pagi semua. Mari kita sambung kepada penyelesaian yang melibatkan lukisan berskala. Okey, mari kita lihat contoh 14. Jarak di antara Bintulu dengan Miri, di atas suatu peta ialah 4 cm. Jika skala yang digunakan untuk melukis peta itu adalah 1 cm kepada 50 km. Hitung jarak sebenar dalam km di antara Bintulu dengan Miri. Okey, bagaimana saya nak kirakan jarak sebenar? Kita akan gunakan skala yang dia berikan. Okey, 1 cm kepada 50 km. Jadi sekarang anda diberi 4 cm. Ini adalah pada peta. So sekarang 4 cm. So di sini kita nak tulis berapa? So sini sudah darab dengan 4. Maka sini 50 kena kali dengan 4. Dapat 200 km. Maka jarak sebenar sama dengan 200 km. Okey. Seterusnya yang B. Jika peta dilukis semula dengan skala ini, hitung jarak di antara Bintulu dengan Miri di atas peta yang baru. Okey. So sekarang jarak sebenar adalah yang ini. Dia nak lukiskan dengan satu skala yang baru. Maka kita kiralah. Okey, berapakah ukuran dia di atas peta itu? So 1/2 juta sama dengan ini adalah panjang pada peta. So ini adalah lukisan berskala. So maksudnya ini adalah jarak pada lukisan. Bahagi dengan 200 km sini. 200 km. Kita kena ubahkan supaya dia jadi cm. Kenapa? Kerana sini adalah cm. So yang ini kita akan tuliskan 200 km over yang bahagian ni 2 juta sini sama dengan jarak pada lukisan. Maka tukarkan yang ini. 200 km nak tukarkan kepada cm, darab dengan 1000, darab dengan 100. Okey. So 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sama dengan jarak pada lukisan. Okey. So kita boleh simplify 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka tinggallah 20. Okey. So yang 2 ini 2, 1, 2, 10. So 10 cm sama dengan jarak pada lukisan. Sudah dapat jawapan. So ini soalan yang A. Ini adalah untuk soalan yang B. Okey. So seterusnya Encik Dominic Lajawa bersama keluarga ingin melawat bandar Miri. Beliau bercadang memandu ke Miri dengan kelajuan ini. Hitung masa yang diperlukan untuk perjalanan dari Bintulu ke Miri dalam jam dan minit. So 80 km per jam. Okey, yang ketiga ini C. Okey, dia nak pandu dengan 80 km per jam. Maksudnya 1 jam. Okey, dia akan jalan 80 km. Okey, kita ada berapa? Kita ada 200 km. So, kita akan ambil yang masa dia adalah sama dengan, kita ambil yang 200 km ni bahagi dengan 80 km per jam. Okey, anda boleh tekan kalkulator, you dapat 2.5. Ini adalah jam. Dia nak tukarkan kepada jam dan minit. Okey, nak tukar kepada jam dan minit. Yang ini anda tahu, yang ini adalah apa? 2.5 kan? So maksudnya 2 jam 30 minit. Dapat jawapan. Okey, so inilah cara bagaimana kita nak selesaikan masalah.
Okey, kita sambung. Kita cuba lihat latihan yang ada. Soalan yang pertama. Raja menunjukkan segitiga bersudut tegak. Suatu lukisan berskala bagi segitiga tersebut dilukis mengikut skala ini. Hitung luas. Okey, cm bagi lukisan berskala. Bagi lukisan berskala. Okey. So, bagaimana saya nak kirakan? Jadi sekarang kita katakan bahawa dia gunakan skala ini untuk melukis. Ini original. Jadi kalau anda nak lukis, kita akan cuba gunakan skala di sini untuk melukis. Jadi skala ini 1/1/3. Maksudnya dia akan besarkan. Okay, dia akan besarkan gambar yang ada. Okay. So maksudnya dia akan besar berapa kali ganda? Dia akan besar 3 kali ganda. Jadi kita akan ambil 18 kali 3. Okay. So sisi dia, bila anda darab 3, anda dapat 54 cm. Dan ini pun sama. Okay. 24 darab 3. Okay. Bila anda darab 3, tekanlah kalkulator. Okay. Dapat 72 cm. Sekarang saya nak kirakan luas. Okay. Luas segitiga formula adalah 1/2 kali dengan tapak kali dengan tinggi. So, kali 54 darab dengan 72. Okay. Maka saya akan cuba tekan kalkulator. Okay, dapat jawapan 1944. Ini cm kuasa 2. Dapatlah jawapannya. Okay, itulah cara bagaimana kita nak selesaikan. Okay, seterusnya. Raja menunjukkan sebuah bilik berbentuk segi empat tepat. Hitung perimeter dalam cm bagi lukisan berskala bilik tersebut yang dilukis dengan skala 1/50. So ini adalah objek dia. Okay. Dia akan lukis mengikut skala sini. Kalau ikut skala ini, dia akan kecilkan. Okay. Bila dia kecilkan, maksudnya ini kena tukarlah. So 3.5 M kena tukar kepada cm. So 3.5 kena darab dengan 100. Dia akan jadi cm. Maksudnya dia akan jadi 350. Okay. So sini jadi 350. Yang ni 5.2 M. So 5.2 kena darab dengan 100. Dia baru jadi cm. So maksudnya ini 520. Ini adalah cm. Okay. So sini adalah 520 cm. Sekarang saya nak cari perimeter. So perimeter. Okay. Sama dengan. Oleh kerana saya akan kecilkan. So maksudnya saya kena ambil yang 350. Bahagi dengan 50. Okey, maka dapat 7 cm di sini. So yang ini 520 akan bahagi dengan 50. Maka bila anda bagi, saya akan dapat, sekejap ya, cikgu tekan kalkulator 10.4 cm. Nak kirakan perimeter, maksudnya semua sini, ini adalah 10.4. Sorry, kat 10.4 kat sini. Ini adalah 7. Okay, ini adalah 7. So, saya akan kirakan, maksudnya 2 darab 10.4 tambah dengan 2 darab dengan 7. Ada 2 kan? 7, 7. 10.4, 10.4. So, maka tekanlah kalkulator, you akan dapat 34.8. Ini adalah cm. Maka dapatlah jawapan. Okey, kita sambung kepada soalan 3. Ukuran sebuah bilik berbentuk segi empat tepat pada lukisan berskala ialah 7 darab dengan 5. Okey, so ini segi 4. So 7 kali dengan 5 cm. Jika skala yang digunakan untuk melukis yang ini adalah 1/400, anda dikehendaki untuk hitung luas sebenar. Jadi kita kena cari apa? Kita akan carikan panjang sebenar dulu sebelum kita nak carikan luas sebenar. So apa yang dia bagi yang sini adalah dimensi bagi lukisan berskala. Okay, 7 cm. So anda boleh tuliskan 1/400 sama dengan, so sini adalah 7 cm.
bagi dengan panjang sebenar. Okey. So, panjang sebenar anda adalah 7 kali dengan 400. You dapat apa? You dapatlah 2,800 cm. Okey. Dia nakkan dalam M. So, maksudnya 2800 kena bagi dengan 100. Dia dapatlah M. So, 28 M. Okey. Sambung lagi. Ada lagi satu. Okey. Di mana kita nak carikan sisi dia. 1715 kan? So, kalau 1/400 sama dengan 5 cm. Over yang panjang sebenar lagi. So, panjang sebenar sekarang akan sama dengan 5 kali 400. Ini jadi cm. So, akan jadi 2000 cm. So, kita akan tukarkan. Bagi dengan 100. Dia akan jadi M. So, dapatlah 20 M. So, sekarang saya nak carikan luas sebenar. Okey. So, saya akan cuba tuliskan luas sebenar. Sama dengan segi 4 kan? Segi 4 adalah panjang kali lebar. Okey. So, 28 kali 20. 22 adalah M. Maka dia akan jadi M kuasa 2. Okey. So, dapatlah 560 M kuasa 2. Okey. Itulah cara bagaimana kita nak selesaikan. Ada lagi soalan 4 dan 5. Cikgu harap anda boleh cuba sendiri ya. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.